السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tersambung, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga taufik hidayah yang diberikan kepada kita pada pagi ini, kita dapat duduk sebentar mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita baca pada pagi ini berhubung dengan bab, iaitu man asyara ala akhihi wa illam yastashirhu. Bab pada menyatakan tentang seseorang ataupun sesiapa yang asyara ala akhihi, memberikan nasihat, teguran ataupun isyarat, pedoman, panduan, bimbingan ala akhihi, kepada saudaranya, wa illam, walaupun lam, tidak, yastashirhu, diminta pendapat ataupun nasihat daripada si fulan. Tadilah nasihat ni dia ada dua. Satu, nasihat yang kita berikan apabila diminta. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, wa idistansahaka fansah lahu. Dia seakan-akan wajib, kan? Apabila diminta. Dalam satu hadis Nabi kata, wa idistansahaka, apabila kamu diminta. Ada orang mai dekat kita, dia minta, dia mohon supaya kita menasihati diri dia. Fansah lahu, maka hendaklah kamu menasihatinya. Nasihat ni dia terbukalah. Sama ada dia berhubung dengan nasihat urusan dunia, dia nak tanya kat kita tentang satu perkara, kan? Dia minta nasihat kepada kita dalam urusan dunia. Kita boleh beli tak kereta ni? Boleh berniaga tak dengan kawan tu? Boleh pergi berurusan tak dengan si fulan tu? Kan? Boleh bagi pinjam duit kat kawan tu ke? Artinya dia meminta sesuatu nasihat yang berhubung dengan urusan dunia. Atau dia mohon suatu pendapat urusan yang berkaitan dengan akhirat. Jadi kita boleh dengar tak ajaran kawan tu? Boleh baca tak buku ni? Boleh amal tak amalan tersebut? Ataupun dia tanya kita, benar atau tidak pendapat ataupun pandangan ni, amalan ni? Itu berurusan dengan dunia, ada akhirat. Jadi apabila seseorang tu datang kepada kita dan memohon nasihat dalam hal yang kita mempunyai ilmu tentangnya, maka hendaklah based on hadis tadi ni, dasarkan apa yang Nabi kata tadi ni, fansah lahu, maka kita bagi nasihat berdasarkan kepada kadar ilmu yang kita tahu. Kan? Okey? Tapi dalam bab yang kita nak bincangkan pada pagi ini, yang pertama tu sangat mudah untuk kita faham. Orang mai tanya kita satu perkara dan kita mengetahui hal tersebut, mempunyai pengetahuan dan ilmu tentang urusan yang ditanyakan itu, maka kita bagi nasihat. Dia mai tanya kat kita, kita pun tahu hal tu, kita nasihat dia. Kita jangan simpan pula, kan? Kita dah terkena, kita pun harap dia supaya sama-sama terkena. Tak boleh lah, kan? Dia kata
kan sekarang ni tuan-tuan banyak benda kan yang orang perlukan nasihat. Mungkin kerana pengalaman kita ataupun mungkin kerana ilmu kita, jadi orang mari jumpa kita dengan harapan kita menasihati dia supaya dia tak tersilap dalam membuat keputusan. Maka wajib kepada kita yang tahu tentang sesuatu hal yang ditanya. Tapi kalau kita tak tahu, kita kata wallahu a'lam, kita tak boleh bagi nasihat kerana kita tak tahu, tak kenal orang yang dia tanya dan kita tak tahu urusan tersebut. Tapi kalau kita tahu, kita kenal, kita hendaklah menasihati. Kan? Apabila dia tanya kepada kita. Lebih daripada itu tuan-tuan, hadis yang kita nak baca ni dia memberikan satu isyarat lagi bahawa kalau tak ditanya, orang tak mari minta nasihat kita atau tak mari tanya pendapat dan pandangan kita, tapi kita melihat perlu untuk kita memberi nasihat atau wajar untuk kita memberi nasihat supaya saudara kita itu tak terlibat atau tak terjatuh ke dalam keburukan dan dia mendapat sesuatu yang lebih baik, maka berdasarkan hadis yang kita nak baca ni, kita kena bagi nasihat. Dia kata yang hang duk pi bersabuk, buat apa? Dia bukan tanya hang pun. Yang tu tak betul. Kita kena bagi nasihat. Dia tanya aku nak tegur hang sikit, atau aku nak peringat hang sikit, atau aku nak bagi tahu satu benda ni. Dan tuan-tuan, tabiatnya apabila kita memberi nasihat, kebiasaannya dia akan tak disukai dan diterima. Kerana nasihat ni kebanyakannya bercanggah dengan kehendak orang yang kita nasihat. Sebab kalau benda yang elok, benda yang betul, kita tak nasihat pun tak apa dah. Selalunya benda yang kita nasihat ni benda yang tak apa nak elok lah, tak apa nak betul lah, kita pergi habaq, pergi tegur dia. Bila kita habaq, bila kita pergi tegur, tabiatnya, kebiasaannya sukar untuk dia terima. Jadi tuan-tuan kena ingat lah, sama ada diminta atau tidak diminta, teguran dan nasihat perlu diberikan dengan maksud menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihat. Saya bagi contoh mudah dalam kehidupan kita. Keluarga kita, anak isteri kita, suami kita. Kan? Bagi isteri, suami dia lah. Bagi suami, isteri dia. Anak-anak dia. Banyak benda yang kita tegur, yang kita nasihat tanpa diminta. Sebab setengah orang dia faham, tunggu orang mai tanya dulu, tunggu orang mai minta dulu. Tak, kita cakap. Dan akhirnya apa yang kita nasihat itu menyelamatkan dia daripada terjatuh ke dalam keburukan yang mungkin dia tak nampak daripada awal. Kan? Saya tak mau sebutlah, tapi tuan-tuan pun tengok sehari dua ni banyak benda yang kita ingatkan dan banyak benda yang kita sebut, walaupun pada awalnya orang mungkin tak setuju dan mungkin banyak yang orang kata macam-macam, tapi akhirnya apa yang kita sebut itu terbukti jadi dan benar. Walaupun pada awalnya mungkin orang tak suka, kan? Mungkin orang tak setuju, tapi kita terus mengingatkan. Demikianlah apa yang berlaku kepada para rasul. Nabi-nabi juga membawa perkara yang sama, hal yang sama. Mereka pergi tegur. Mereka duduk elok-elok, lepas tu dapat menerima wahyu. Macam kita tengok dalam kisah Nabi. Kehidupan yang tenang, damai, bahagia, disukai, dipuja, digemari, diberikan gelaran yang baik-baik, dilantik menjadi rasul. Lepas tu saya bagi contoh mudah panjang cerita. Tuan-tuan pergi dah umrah
dalam masa terdekat ni. Siapa pi tahulah, siapa tak pi saya nak cerita beritahu. Kerajaan Arab Saudi mensyaratkan orang yang nak pergi tawaf di dataran tawaf yang dekat dengan Kaabah itu hanyalah orang yang melakukan umrah. How to recognize orang yang buat umrah? Macam mana nak tahu siapa buat umrah, siapa tak? How to identify? Macam mana kita nak tahu dia ni buat umrah, dia ni tak buat umrah, dia ni boleh masuk, dia ni tak boleh masuk? Macam mana? Ha? Kita tengok kepada pakaian ihram. Sebab itu dia ada jalan nak masuk untuk orang yang muhrim. Muhrim maksud apa? Orang yang dalam ihram. Ahrama yuhrimu ihram. Kan? Dia dalam muhrim. Muhrim ni orang yang dalam ihram. Satu orang yang dia niat ihram, dia nak buat umrah, nak buat haji, dia dalam ihram, dia pakai pakaian ihram tu, dia muhrim. Artinya dia berada dalam ihram. Sebut bagi betul, muhrim. Yang tak boleh menikah tu mahram. Dia muhrim saya. Tak betul tu. Tegak nasihat dia. Salah penggunaan tu. Mahram saya. Muhrim ni orang lah ihram. Okey. Macam mana dia, apa tujuan dia? Apa tujuan pengurusan hanya benarkan orang yang ihram tawaf? Dia tak mau bagi sesak. Dia tak mau bagi sesak, dia tak mau bagi padat. Jadi orang yang buat umrah, siapa yang umrah awal ataupun orang yang buat umrah pula, dia masuk pi tawaf. Macam mana dia nak cam? Pakai ihram. Cikgu Mi mai pakai ihram. Okey, masuk. Mak Syimi mai tak pakai ihram. Okey, naik atas. Tak boleh masuk, tak boleh masuk. Pergi tawaf. Nak tawaf second floor atau third floor. Ada apa tu? Dia panggil motor tu boleh naik ataupun tawaf tingkat yang kedua. Okey. So semua yang duduk dalam dataran tawaf tu semua yang pakai ihram. Tiba-tiba kita tak buat umrah. Kita pergi pakai saja pakaian ihram. Kita tak buat umrah. Dia benarkan orang yang pergi tawaf tu siapa dia? Orang yang buat umrah. Macam mana dia nak tahu kalau tu buat umrah ke tak? Dia pakai ihram. Pasal orang yang tak buat umrah boleh pakai ihram ke tak? Boleh lah, tapi tak ada apalah kan. Tuan-tuan nak main masjid Kangap. Tuan-tuan nak main masjid Seriak ni pakai ihram boleh ke tak? Boleh ke tak? Boleh lah, pasal tutup orang. Tak ada siapa larang. Jalan Numai pakai ihram. Cuma orang tengok atas bawah. Tapi salah tak? Pakai kuning lagi lah. Kan? Boleh ya? Tak ada masalah. Dia kata pasal apa ni? Macam pakai ihram, pakai ihram Seriak ni. Kain lama lah tak pakai, tak guna, nak pi pun tak tahu bila nak pi, pakai pi sayang duk lipat saja. Boleh tak? Boleh, tak ada siapa lah. Janji tutup aurat. Jangan pakai atas bawah tak pakai. Pakai atas bawah lah. Okey. Ni kita nak habaq nasihat ni, yang kata nasihat. Jadi apabila satu orang tak buat ihram pula, tak buat umrah, dia pergi pakai pakaian ihram tu. Dengan tujuan dia nak pergi tawaf dekat Kaabah. Saya nak tanya tuan-tuan, di atas penerangan yang saya bagi tadi, di atas peraturan yang kerajaan Saudi buat, di atas maksud kenapa dia buat peraturan tu, kawan ni telah buat satu tindakan apa?
Dia telah bohong. Dia telah menipu. Dia telah buat satu tindakan bohong, menipu. Dia tak buat umrah, dia pergi pakai pakaian ihram. Kerana dia nak pergi tawaf di Kaabah. Salah kata? Salah kata? Tak berani jawab, mungkin buat. Tindakan dia tu salah ke tak? Salah. Tak. Mutawih kata boleh. Mutawih pun 2 kali 5 kaki muhung. Tak boleh. Kalau kata Saudi kata siapa pakaian ihram, siapa yang pakai kain tu boleh masuk. Buat umrah ke tak buat umrah ke, pakai kain tu boleh masuk. Ada makna tak? Ada makna tak tuan-tuan? Pagi-pagi ni dia lambat enjin nak hangat. Tak ada makna lah. Artinya semua pakai-pakai, semua boleh masuk. Buat umrah ke tak buat umrah ke, janji pakai boleh masuk. Itukah tujuan dia? Itukah tujuan dia buat peraturan tu? Dia buat peraturan itu untuk memberi keutamaan kepada orang buat umrah supaya tempat tu tak crowded, tak sesak. Adapun orang lain naiklah pergi tawaf sama saja. Ui, dia kata tak apa-apa nak afdal jauh Kaabah. Dia kalau afdal kena pergi dekat tu. Pergi duduk bahasa dekat tu. Pasal tu dia tak faham. Dia pusing tu, dia bukan membesarkan orang yang duduk bahasa nak kena pergi dekat tu. Dia bukan membesarkan Allah, tapi dia membesarkan Kaabah. Tapi kalau kita pergi itu di atas titah perintah Allah, pusing itu kerana menunaikan tuntutan apa yang Allah dan Rasul suruh, dekat ke jauh sama. Yang pentingnya dia pusing. 7 pusingan Kaabah. So bila kita tengok kawan tu pakai pakaian ihram nak pi tawaf, kita pun tanya, duk satu bilik. Hang bila niat apa? Ni hang pakai ihram ni, hang pi niat ngah di Tan'im ke, di Ja'ranah ke, di Hudaybiyah ke, di Qarnul Manazil ke. Kan dia ada niat-niat tu, hang keluar pi niat lah. Tak, aku tak keluar pi niat. Tu hang pakai pakaian ihram ni, hang nak pi mana? Aku nak pi tawaf. Hang buat umrah ke tak? Aku tak buat, aku tak larat nak buat. Ni aku nak pi tawaf saja. Hang pakai pakaian ihram buat apa? Aku nak pi tawaf tu. Kalau aku tak pakai, dia tak pergi masuk. Rambat pinik tu. Pinik tingkat 2, dia tak pergi masuk. Ui, tak boleh ni. Pasal yang ni untuk orang buat umrah. Kalau hang tak buat umrah, hang tak boleh pakai ihram ni, hang bohong. Bukan dia nak tahu. Bukan polis tu nak tahu, hanya duk abang. Aku kemarin kawan tu buat dah. Dia lepas dia abang ajak aku. Elok. Empa pi Mekah duk lawan ajak benda muhum, benda jahat. Dia habaq dah, kalau hang nak pi, hang pakai Arab bukan tahu apa. Polis tu bukan tahu apa. Masuk. Tak boleh. Salah. Tapi dia daripada duk jamu nasi arak elok-elok, daripada duk belanja minyak wangi, terus tak cakap dengan kita. Pasal mulut tu hebiak sangat nak pergi duk tegur. Hang duk sengap sudah lah. Betul tak tuan-tuan? Daripada duk jamu, daripada duk beli balik, daripada beli singgah 2 bungkus, tinggal sebungkus. Tidak ni ada nasi arak 2 bungkus ni, ambil kat hang sebungkus. Lepas kita tegur tu, bungkus. Tuan-tuan, saya nak habaq, jangan duk tegur orang, jangan duk bersabuk hai orang. Kita akan disukai, digemari, dicintai dan diminati. Tetapi ini bukan jalan para nabi. Ini bukan jalan para rasul. Sebab itu kita kata, tuan-tuan, kita ada 2 pilihan. Tuan-tuan yang nampak tindakan yang salah, perbuatan yang salah yang dilakukan oleh rakan sebilik, tuan-tuan ada 2 pilihan. Apa dia pilihan tu? Satu tegur, satu lagi sengap.
Kawan yang seorang lagi tu jenis sengak. Kita 3 sebilik. Triple. 3 sebilik. Dia kata kat kawan kita. Dia kata kat kita. Dia tengok kawan tu salah. Dia tak tengok. Dia kata kat kita. Weh. Awak. Dah kawan yang nak nipu tadi dah keluar dah daripada bilik. Dan nak pinulah dengan pakaian ihram tu. Tinggallah mereka berdua ni. Weh. Awak hang tak tegur kawan kita. Dia pergi pakai ihram. Dia bukan buat umrah. Mana boleh. Dia tanya kita. Dia duduk dalam bilik tu. Dia pun tengok. Dia kata, awak tak tegur. Kita pun tengok dia balik. Yang hang duduk bilik mana? Dia awak tak tengok. Aku tak mau berkelai-berkelai ni, aku tak mau. Aku tak mau berkelai-berkelai. Dia tak mau berkelai, dia suruh kita pergi berkelai. Tengok ni, yang jenis pandai. Cakap. Kata sikit, tegur sikit dalam ceramah, bubuh sikit dalam ceramah. Dia pun penceramah. Tapi bila tang nak bubuh, dia suruh kita bubuh. Dia bubuh. Tak apa, hang duk kena dah. Depa duk kata dah kat aku tak mau. Aku nak cakap elok-elok lah. Pandai. Tak apalah, itu pilihan dia. Tapi pilihan kita untuk berkata benar. Ini yang kata cabaran orang yang berkata benar. Tak perlu pada benda yang besar. Tak perlu kepada ceramah depan ribuan orang. Sekadar duduk satu bilik, tengok kawan kita buat satu tindakan salah, yang kita tahu benda tu bercanggah dengan peraturan, dan benda tu tak boleh dilakukan. Kita hot tu pun tak terbit mulut nak cakap. Hot tu pun tak ternasihat. Apatah lagi benda lain. Kerana dia melibatkan kepentingan kita. Kalau kita tengok, kita akan tak tahulah dalil apa dia guna, tapi saya kata Saudi kata buat gini salah. Dia kata mungkin yang ni kita ada khilaf apa semua, tak tahulah, tapi Saudi buat. Orang yang nak buat umrah boleh masuk, orang yang tak buat umrah tak boleh pergi tawaf. Kalau pakai pakaian biasa naik pergi tingkat 2. Kalau pakai pakaian ihram artinya pada pandangan dia orang tu buat umrah. Saya bukan nak isu tu. Tak apalah, terpulanglah. Tapi isunya apa? Isunya kita bercakap benar untuk menegur orang yang melakukan kesalahan, dan dia ada tak kesan? Katakanlah kawan tu kata, awak hang tak tegur. Ni nak balik pada hadis kita ni. Awak hang tak tegur. Dia pun tak tanya aku. Katakanlah satu orang semayang tepi tuan-tuan subuh. Kan? 5 rakaat. Tuan-tuan tengok. Dia tahu awak hang tak tegur. Dia tak tanya apa pun. Nak tunggu dia tanya dulu. Assalamualaikum. Saya tadi sembahyang subuh 5 rakaat, betul ke tak? Saya duk perhati lama dah, nak tegur dah tak tanya. Pagi ni alhamdulillah lah dah tanya, saya nak habaq lah. Sebenarnya tak boleh, takat 2 ya. Tapi lama dah saya duk sembahyang, tapi cik pun tahu saya sembahyang 5. Awak cik tak tegur, awak hang tak tanya. Satu orang berjalan nak masuk dalam lubang. Parik, kita nampak. Kita duduk je pada jauh, kita nampak. Dia tak nampak. Boom, dia jatuh. Kita pun tolong pergi angkat. Saya nampak dah tadi nak jatuh. Saya nampak dah lubang tu depan. Lepas tu awak tak abang. Dah tak tanya. Tanya ke tak tanya, kita lari pi pegang tangan dia. Jangan jatuh. Adakah dia nak marah? Ni, biar pi ya, lubang kau jatuh kau hanya duk bersabuk apa? Kita pergi halang dia. Pasal apa? Kerana demikian orang beriman. So, nampak tak tuan-tuan? Apa maksud saya? Yang kita nak cakap begini, itu ialah mukadimah kepada tajuk hadis yang kita nak bincangkan. Sekarang kita baru baca hadis. Wa kana Wahb adraka Abdullah ibn Umar anna ibn Umar ra'a ra'iyan wa ghanaman fi makanin qabih wa ra'a makanan amthala min faqala lahu wayhak ya ra'i hawilha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Nampak? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab dia ni Al-Adabul Mufrad.
adalah Wahab. Wahab adraka Abdullah, dia telah mendapati Abdullah bin Umar. Yang mana Abdullah bin Umar ni dia melihat seorang ra'i, pengembala kambing, yang mengembala kambingnya di suatu tempat yang kurang sesuai, qabih, tempat yang tak elok. Mungkin kerana rumput tak ada, ayak tak ada. Jadi mungkin kawan ni bawa kambing dia pergi situ kerana dia tak tahu tempat lain dan dia hanya tahu tangtu saja. Jadi dia pun bawa lah kambing dia pergi mengembala di situ. Abdullah ibnu Umar, dia tahu ada tempat lain yang lebih elok. Ada tempat lain yang rumput lebih banyak, ada ayak lebih segar, lebih sesuai. Kalau kita lah tuan-tuan, bukan kita lah. Kalaulah masyarakat kita lah ni, kita tengok kawan tu pergi tempat tak elok, kita tahu tempat lain elok, kita lagi seronok. Dan yang duk abang. Kita tahu ada kedai murah, kan? Jual barang ada tuan-tuan. Dia tapi yang ni tak apalah, bukanlah masalah. Ada kedai sedap, dia tak mau habaq korang, takut orang pi. Tak boleh. Kita kena habaq korang bagi orang pun boleh makan sama. Dia tak jangan duk habaq. Sat lagi viral, ramai atas tu kita tak boleh pergi makan. Kan? Habaq. Tuan-tuan tahu ada kedai murah, ada kedai elok, kan? Kita apa? Kita sembang-sembang dengan kawan kita, dia tahan berbaik kereta kena punya anak, dia tak kena 3,000 kedai tu. Kita tahu ada kedai yang lagi murah, kita kata, pada murah. Tu siapa suruh tak main tanya. Kita tuan-tuan, kalau lepas dia buat tak apalah, tapi kalau sebelum dia duduk bersembang dengan kita tahu, kita kena bagi suggestion. Kita kena cadang. Itu baru mukmin. Mukmin ni dia kena habaq. Dia kata, okey tak apa, aku bukanlah nak ajak, bukanlah nak, orang kita pun nak tegur pun dia kena 20 ayat dulu baru boleh tegur. Ini saya ni bukan nak ajak. Saya ni bukanlah nak habaq, nak tunjuk pandai. Saya pun tak tahu, tapi saya nak... Dia kena berlapik-lapik dulu. Dia bukan beli sensitif bak ni. Ya. Jadi saya nak ceritanya, kalau tuan-tuan tahu tempat yang lebih baik atau benda yang lebih baik, tuan-tuan kena buat macam Abdullah ibnu Umar. Dia kata, waihak ya ra'i. Dia tengok kawan tu mengembala kami di tempat yang tak berapa nak elok. Dia tahu tempat yang lebih elok dan kawan tu tak tanya dia pun. Abdullah ibnu Umar ni saja intrap, masuk campur. Dia kata, ya ra'i hawilha. Ni, wahai pengembala, pindah. Pergi tempat lain. Hawilha, tukar. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kerana aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap pengembala itu bertanggungjawab di atas apa yang dia gembalakan. Maksudnya, dia beritahu kat kawan tu ada tempat yang lebih elok untuk kambing hang kena pindah pergi bagi depa ni makan rumput ataupun pergi tempat yang lebih elok. Itu maksud ihsan. Ihsan. Artinya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada pilihan untuk memberi sesuatu yang lebih baik, tuan-tuan kena bagi benda yang lebih baik, kerana itu adalah termasuk di dalam ihsan. Kan? Okey. Apa maksud hadis ni? Yang pertama, Abdullah ibnu Umar merasa tanggungjawab untuk menasihati pengembala ni walaupun tak ditanya. Kerana dia melihat ada tempat yang lebih baik, ada kawasan yang lebih baik, dan kawan ni mungkin kerana dia tak tahu, dia tersilap, dia dalam kerugian, dan sebagai tanggungjawab seorang mukmin, dia nak menyelamatkan saudara dia daripada kerugian. Oh, ini betul-betul the best Muslim, the best mukmin lah. Kerana apa? Kerana dia menginginkan kebaikan kepada orang lain sama seperti mana dia menginginkan kebaikan untuk diri dia. Seperti mana dia tak nak dia jatuh lubang, dia juga tak nak saudara dia terjatuh ke dalam lubang yang sama. Seperti mana dia tak nak benda buruk itu menimpa diri dia, dia juga tak nak benda buruk itu menimpa diri saudara dia. Ini berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik khadim
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Anas bin Malik, dia khadam Rasulullah. Kita dah cerita tentang diri dia 2-3 tempat. Dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ni tuan-tuan menunjukkan apa? Tak lengkap dan tak sempurna, lemah iman seseorang itu kalau dia tak boleh merasa cinta pada orang lain seperti mana yang dia rasa cinta pada diri dia. Apa yang dia inginkan pada diri dia kebaikan, dia juga nak. Dan lebih hebat daripada tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh sampai makam ni, kira memang dahsyatlah iman tuan-tuan. Apa dia? Katakanlah tuan-tuan nak sesuatu benda untuk diri tuan-tuan. Tuan-tuan tak dapat benda yang tuan-tuan inginkan tu, dapat pada orang lain. Tuan-tuan punya seronok macam tuan-tuan dapat. Boleh pi tak? Payah. Dah habaq awak dah payah. Memang payah. Kan? Kita nakkan benda tu untuk kita, tapi dapat pada saudara kita. Dapat pada saudara kita, kita punya perasaan tu macam dapat kat kita. Ini yang dikatakan akmalul iman. Akmalul mu'minin imanan. Kan? Yang kata sempurna iman tu, hang seronok apa? Dia kata aku seronok kawan aku dapat kerja. Hang ni banyak ketahuan. Hang dapat ke dia dapat? Dia yang dapat kerja tu. Kami pi temu duga sama-sama. Cuma keluar keputusan satu jawatan tak boleh ambil 2 orang. Dapat dekat dia. Aku tumpang seronok lah. Allah tuan-tuan, kalau ada orang lalu ni, cium kaki dia 3 kali. Cium kaki dia 3 kali. Pasal kawan dia dapat benda yang dia juga minta. Tak kira lah kerja ke, projek ke, jawatan ke, apa ke, nikah ke, apa ke. Mereka duk kenal kat janda tu. Tak tahu janda tu pilih kawan dia. Macam dia nikah. Tumpang dia tak, aku boleh jadi pengapit pun padan lah. Jangan duk doa bagi aku, doa bagi hang mati aku boleh ganti tempat hang. Yang tu tak mau. Yang tu tak mau. Jadi kita tolong habaq. Banyak benda tu kalau kita nak syarah benda ni. Tapi soal kita tak mampu nak buat hal itu kenapa? Kerana dia menggantung kepada kadar iman kita. Kita nak pergi habaq kat kawan tu ni. Hang dah hantar dah lagi ni. Nak tutup pukul 4 sekejap lagi ni. Oh, dia kata terima kasih hang tolong peringat aku tak tahu. Ni depa ada buat benda apa tadi ni. Hang tak pi lagi ke? Hang biar pi ni. Aku pi kemari. Kita pi habaq. Share. Pasal tu orang kata sharing is caring. Kita kongsi. Kerana kita care, sayang pada dia. Kita tak mau kita seorang saja dapat. Tapi yang kita duk share ni, hak getah. Hak kita kena getah, kita pun share bagi dia kena getah juga. Kan? Ada kerusi tu, ada kotak apa atas, kita duduk-duduk kena seluar kita. Kita pun bangkit tukar. Mai kawan kita, duduk. Kita pun tahu sekali dia kena. Kita tak apa. Duduk, Allah kotak apa? 2 orang dah. Padan lah. Aku pun kena, dia pun kena. Okey. Yang ni tuan-tuan. Iman. Iman bukan di mulut, tapi iman pada tindak dan tandukan. Tindak tanduk kita. Itu yang dikata. Sebab itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang juga maksud yang sama. Tuan-tuan tengok. Nabi kata dalam hadis Abdullah bin Amr. Ini hadis-hadis ni kita baca supaya diri kita terdidik dan terasuh untuk kita bertindak seperti mana orang yang beriman. Tengok Nabi kata apa? Faman ahabba. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam hadis riwayat Muslim Nabi kata, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannata." Sesiapa yang ingin diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi
yuhibbu an yu'ta ilaih. Ada dua benda dia kena buat. Nabi kata siapa yang nak diri dia selamat daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, hendaklah dia lakukan dua perkara. Yang pertama, dia mati di atas iman. Nombor satu, dia kena make sure dia mati di atas iman. Yang kedua apa dia? Yang kedua, hendaklah dia wal ya'ti ilan nas, hendaklah dia bertindak kepada manusia. Hendaklah dia berurusan dengan manusia. Hendaklah dia layan manusia. Hendaklah dia bergaul dengan manusia seperti mana dia nak diri dia dilayan dan diperlakukan. Kalau tuan-tuan boleh buat dua benda ni, Nabi jamin syurga. Apa dia? Macam mana tuan-tuan nak orang treat tuan-tuan, layan tuan-tuan, macam tu juga tuan-tuan melayan orang lain. Wal ya'ti ilan nas, Nabi kata wal ya'ti ilan nas, hendaklah dia berurusan dengan manusia, buat kepada manusia yang lain, alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih, seperti mana dia nak orang berurusan dengan dia. Seperti mana dia tak suka ditipu, dia juga tak menipu. Seperti mana dia tak suka dikhianati, dia tak mengkhianati. Seperti mana dia tak nak dia terkena, dia juga tak nak orang lain terkena. Sebab itu di dalam Islam tidak ada bi'pi kat dia. Cuma kadang-kadang boleh 2 kali 3 kali kita tegur, 2-3 kali kita habaq, dia nak buat juga hak tu padan. Kadang orang dah habaq, orang dah tegur, dia nak pi buat juga. Yang tu kita mau tunggu, lepas tu ujung kali dia kena, kita mempi dekat-dekat, pi pelan-pelan. Assalamualaikum, badan, muka. Waalaikumsalam. Habaq lah. Tegur lah. So kita nak habaq benda ni. Dan tuan-tuan hadirin mukminin, orang apabila dia nasihat, dia menginginkan kebaikan kepada kita. Iradatul khair. Pasal itu nasihat ni maksud dia apa? Iradatul khair, menginginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihat, orang yang kita tegur. Dan orang yang apabila dia ditegur, dia kena tahu penegur itu tidak ada kepentingan. Cuma orang yang tegur tu nampak satu apa-apa pula, dia kena ikhlas lah. Janganlah pula dia jadi macam satu Piramli, kan? Orang minta main nasihat, dia pergi nasihat kawan tu, kan? Dia kata macam mana ini suami saya ni Pak Haji tak bagus. Pak, suami kau memang tak nak guna. Kau balik minta cerai sama dia, kahwin sama aku. Yang ni macam ni nasihat tak bagus kan? Kan ada cerita tu. Nasihat. Kita nak benda tu, orang tanya kita, macam mana? Boleh beli barang tu, boleh beli apa-apa atau buat apa-apa lah. Kita pun nasihat yang tak elok. Tengok-tengok kita pergi beli. Dia kata itu, aku tanya, kata tak elok. Dia lah, aku takut ambil. Ada lagu ni? Ada. So ini yang kita nak bertarung ni. Hadis-hadis dalam Al-Adabul Mufrad ialah hadis-hadis berkaitan dengan perangai, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan sikap. Jadi bila kita baca, seolah-olah kita bertarung dengan diri kita sendiri. Kita duk lawan diri kita sendiri. Kita baca, macam perangai aku je. Memang perangai kita. Sebab nama dia pun Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adabul Mufrad berkaitan dengan akhlak, adab. Tak orang lain, kita lah yang buat. Itu saja. Ya. Maka sebab itu, dalam hal ini, kita kena banyak menasihati. Siapa dia? Diri kita sendiri dululah. Kan? Baik, hadirin mukminin. Okey. Dan tengok dia kata, last sebagai kesimpulan. Cukup 7.5 kan. Dia kata, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi min at-ta'at wa anwa'il khairat fid din wad dunya wa yakrah lahu ma yakrah li nafsihi. Hendaklah dia menyukai untuk orang lain seperti mana dia menyukai diri kita daripada ketaatan. Macam tuan-tuan kan, memperingatkan orang lain tentang hadis palsu, memperingat. Tapi janganlah kita ni ekstrim, duk peringat hak palsu ya. Hak ni palsu, hak ni palsu, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Tapi hak boleh tak peringat pun. Kan? Kita kena seimbang. Dalam masa kita habaq benda yang tak boleh, benda yang tak benar, benda yang tak sahih, kita juga kena habaq amalan-amalan yang sahih.
Dia kata aku nak buat apa, hak nu tak boleh, hak ni tak boleh. Ikut hang kan. Tak boleh. Kita kena habaq. Yang ni bacaan dia tak betul. Yang betulnya bacaan ni. Kan? Jangan kita duk baca seorang-seorang. Nampak? Lepas tu dia kata lagi, dan hendaklah kita membenci apa yang kita hendaklah benci untuk dia, apa yang kita benci untuk kita. Tu kena ada. Kita tak suka benda untuk dia, apa yang kita juga tak suka untuk kita. Dan dia kata apa? Fa in ra'a fi akhihi al-muslim naqsan fi dinihi ijtahada fi islahi. Kalau dia melihat pada saudara muslim dia kekurangan di dalam urusan agama, ibadat, hendaklah dia berusaha untuk menyempurnakan, memperbaiki bagi saudaranya. Dia nampak kawan tu lemah, kurang, dia hendaklah berusaha untuk kawan tu masuk syurga sama-sama. Kita punya tujuan dakwah ni tuan-tuan, satu je. Bukan kita nak menerakakan orang. Kita nak mengajak orang masuk syurga. Kita nak tarik orang masuk syurga. Kita kena betul kita punya mindset. Matlamat dakwah kita bukan untuk nak memasukkan orang ke dalam neraka, tetapi membawa bersama-sama masuk ke dalam syurga. Wa in ra'a fihi khairan saddadahu wa a'anahu 'ala tsabati 'alaih wa ziyadati minhu. Dan jika dia duk tengok dah kawan dia itu melakukan benda yang benar dan betul, hendaklah dia menolong dan memperbetulkan dan memotivasi. Kalau kita tengok dia duk betul dah, kita bagi sokongan, kita bagi support. Dan tuan-tuan, berlumba-lumba dalam kebaikan ni bagus. Kat masjid-masjid lah ni saya duk tengok berlumba-lumba untuk meramaikan orang ke dalam masjid. Tak timbullah soal mana masjid yang lebih baik, itu tak apa, isu lain. Tapi semua masjid kita tengok jawatan kuasa berusaha untuk nak tarik orang masjid. Dan janganlah pula ada masjid, dia tengok masjid lain tak ramai, dia syok. Dia tengok bahaya dia tengok masjid tu tak ramai. Bagus. Mana bagus? Masjid orang tak ramai. Seperti mana kita nak masjid kita ramai, kita juga habaq, share. Ni aku tengok masjid ramai. Apa rahsia dia? Tak boleh, minta maaf. Masjid nak lingkup tak ada orang tu untuk lantak apa. Masjid kami ramai, kami tak boleh cerita. Sekali kalau kami cerita, masjid hang pun ramai sama. Apa punya kepala otak ni? Apa punya fikiran ni? Dia tak mau. Lepas tu kita mau habaq. Masjid kami yang ramai ni, kami buka aircon. Masjid hang yang orang tak mau pergi tu pasal kedekut. Habaq kat dia. Kalau hang nak ramai, hang kena buka aircon. Patutlah. Yang kedua, hang rajinlah buat makan sikit. Kan? Ataupun buatlah kuliah sikit. Cerita kongsi. Lepas tu kawan AJK seorang ni, yang hang pergi duk habaq. Buat apa lagi masjid mereka buat? Masjid mereka ramai, menang anugerah masjid terbaik. Kita kalah pula. Ada pahaman lagu ni. Rahsia kebaikan ni mesti kongsi supaya semua orang dapat kebaikan yang sama. Kan? Karut ni kalau ada pahaman tak mau nak share kebaikan ni kerana takut orang juga buat baik benda yang sama. Dan kita kalau tengok masjid tu ramai, masjid kita ramai, kita seronok. Seperti mana kita tak mau masjid kita kosong, kita juga tak mau masjid dia kosong. Bukanlah hal masjid lah, semua lain lah. Cuma masalahnya bila soal politik, soal kepahaman dalam politik itu dia bawa main dalam masjid. Itu yang orang politik memanglah tuan-tuan mereka bertanding. Macam mana dia nak menang, dia tak disatalah apa orang. Pasal kalau dia cerita sama-sama menang, siapa nak kalah. Tapi kita tak boleh bawa lah pahaman politik tu ke dalam pentadbiran pengurusan al-ehwal masjid. Kan? Ini perkara-perkara yang kita rasa satu hadis ni pun kalau kita nak amal macam kita baca tadi, tak tahu nak boleh buat ke tak, tapi oleh kerana tanggungjawab amanah ilmu kita sampaikan. Tuan-tuan, hari ini mungkin orang tak berterima kasih di atas nasihat dan teguran kita, tapi percayalah satu hari nanti dia akan bersyukur dan mengingati teguran dan nasihat kita, jika kita memaksudkan teguran dan nasihat itu dengan maksud kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.